Hai semua, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Cikgu Mazlimun Supaat daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Infant Jesus Convent akan mengajar anda hari ini bahasa Melayu. Pasti murid-murid tidak sabar mahu belajar bahasa Melayu, kan? Hari ini, cikgu akan mengajar penggunaan kata ganti nama untuk manusia. Sebelum kita memulakan pembelajaran, cikgu ingin bertanya. Murid-murid mungkin telah tahu apa itu kata ganti nama? Kata ganti nama ialah perkataan yang menjadi pengganti kepada kata nama untuk orang, tempat, benda dan perkara umum. Kata ganti nama terdiri daripada dua jenis, iaitu kata ganti nama tunjuk dan kata ganti nama diri seperti dalam rajah berikut. Okey, kita lihat dalam kotak ungu pertama, kata ganti nama diri terbahagi dua bahagian, iaitu kata ganti nama diri orang seperti kata ganti nama diri pertama, iaitu saya, Patik, kami, kita. Kata ganti nama diri kedua seperti anda, awak, kamu, kalian. Dan kata ganti nama diri ketiga seperti dia, beliau, baginda, mereka. Manakala dalam kotak kedua ialah kata ganti nama diri tanya. Contoh, apa, siapa dan mana. Dalam kotak ungu kedua pula, kata ganti nama tunjuk. Contoh, itu, ini. Baiklah, mari kita ulang semula penggunaan kata ganti nama diri dalam video ini. Kalau berzumba, perlu pantas. Kamu sedar atau tidak yang berat badan kamu buat pergerakan kamu agak lambat? Kasihan kepada mereka yang bersungguh-sungguh memberikan komitmen. Maafkan saya. Aku rasa engkau perlu berdiet. Perkataan kamu, mereka, saya, aku dan engkau merupakan kata ganti nama diri. Kata ganti nama diri ialah kata yang digunakan untuk menggantikan nama manusia dan terbahagi kepada tiga, iaitu pertama, kedua dan ketiga. Mari teruskan pembelajaran modul ini untuk memahami dan menggunakan kata ganti nama diri ini dengan betul. Sebelum kita belajar tentang kata ganti nama diri, mari kita ulang kaji sedikit tentang kata ganti nama diri orang. Kata ganti nama diri orang ialah perkataan yang digunakan untuk merujuk orang tertentu, iaitu diri orang pertama, diri orang kedua dan diri orang ketiga, sama ada tunggal atau jamak. Kata ganti nama diri pertama tunggal ialah aku, saya, hamba, beta, patik dan jamak ialah kami dan kita. Kata ganti nama kedua tunggal ialah anda, kamu, engkau, tuan hamba, encik, tuanku, tuan dan jamak pula ialah kalian. Sementara kata ganti nama diri ketiga tunggal ialah dia,
ia, baginda, beliau dan nya. Jamak pula ialah mereka. Murid-murid yang cikgu sayangi sekalian, mari kita mengenal pasti kata ganti nama diri dalam buku Bahasa Melayu tingkatan 2 pada muka surat 11. Murid-murid diminta mengenal pasti kata ganti nama diri dalam bahan itu. Sekarang semua murid sudah baca? Sudahkah murid-murid mengenal pasti kata ganti nama diri dalam bahan itu? Murid-murid sudah tentu dapat melihat kata ganti nama diri berhuruf tebal iaitu saya, awak, dia, mereka, anda, kami, kita dan kamu. Murid-murid semua, pada sudut kanan dalam buku tersebut, iaitu muka surat 11, diberikan kod QR untuk mengimbas. Imbas saya. Mari kita sama-sama mengimbas kod tersebut. Cikgu sudah pun menerangkan ketiga-tiga jenis kata ganti nama diri. Namun, murid perlu ingat bahawa 1. Kata ganti nama diri aku dan engkau sesuai untuk situasi tidak formal, bercakap sesama rakan seusia dan rakan baik, tetapi tidak sesuai untuk situasi formal bersama orang yang tidak dikenali, orang yang lebih tua maupun orang yang lebih tinggi pangkatnya. Kedua, kata ganti nama diri ia tidak boleh digunakan untuk benda. Ketiga, kata ganti nama diri jamak pula seperti kita, kami tidak sesuai untuk merujuk diri sendiri. Keempat, kata ganti nama diri jamak mereka tidak boleh digandakan menjadi mereka-mereka. Kelima, kata ganti nama diri anda sesuai untuk situasi tiada perhubungan antara penutur, contoh dalam iklan ataupun dalam arahan. Keenam, kata ganti nama diri singkat pula perlu dirapatkan dengan perkataan sebelum atau selepas perkataan itu. Contoh, daripadaku, ku peroleh, menerimamu, kau terima dan ibunya. Cikgu berharap agar murid-murid sudah pun mula memahami penggunaan kata ganti nama diri yang telah pun cikgu terangkan sebentar tadi. Seterusnya, cikgu akan menerangkan penggunaan kata ganti nama diri dalam ayat aktif dan ayat pasif. Apa itu ayat aktif dan ayat pasif? Untuk memahami makna kedua-dua ragam ayat ini, cuba perhatikan makna ayat aktif dan ayat pasif. Yang pertama, ayat aktif ialah ayat yang mengutamakan pelaku. Pelaku ialah ahli, iaitu kata ganti nama diri dua yang terletak di hadapan kata kerja transitif. Kedua, ayat pasif ialah ayat yang mengutamakan objek kata kerja pasif daripada pelaku. Cuba lihat kedudukan pelaku selepas kata kerja pasif. Murid-murid sekalian, mari kita lihat raja ini. Sekarang, baca dan teliti penggunaan kata ganti nama diri pertama dalam ayat aktif dan ayat pasif. Kedudukan kata ganti nama diri pertama, pelaku, dalam ketiga-tiga ayat aktif terletak di hadapan frasa kerja.
kedudukan kata ganti nama diri pertama berubah pula dalam ketiga-tiga ayat pasif, iaitu pelaku terletak selepas objek. Walau bagaimanapun, melalui pemerhatian dalam ketiga-tiga ayat pasif, kata ganti nama diri pertama tetap berada di hadapan kata kerja, tidak kira dalam ayat aktif ataupun ayat pasif. Baiklah, sekarang mari kita lihat dan teliti pula penggunaan kata ganti nama diri kedua dalam ayat aktif dan ayat pasif yang berikut. Bagaimana? Kita dapati kedudukan kata ganti nama diri kedua tetap sebagai pelaku dalam ayat aktif dan bertukar kedudukan dalam ayat pasif, iaitu objek di hadapan barulah diikuti oleh kata ganti nama diri kedua sama seperti dalam contoh sebelum ini. Sekali lagi, tentu murid-murid dapat melihat sendiri bahawa kata ganti nama diri kedua juga berada di hadapan kata kerja atau frasa kerja, kan? Seterusnya, marilah kita teliti pula penggunaan kata ganti nama diri ketiga dalam ayat aktif dan ayat pasif seterusnya. Berdasarkan pemerhatian dan penelitian kita dapati kata ganti nama diri ketiga tetap bertugas sebagai pelaku dalam ketiga-tiga ayat aktif itu. Sementara dalam ketiga-tiga ayat pasif pula sudah berlaku perubahan apabila kata ganti nama diri ketiga berada di belakang atau selepas kata kerja pasif diikuti dengan perkataan oleh. Di sinilah kita lihat perbezaan kedudukan kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua dengan kata ganti nama diri ketiga dalam ayat aktif dan ayat pasif. Setelah mengetahui kedudukan kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua dan kata ganti nama diri ketiga dalam ragam ayat, iaitu ayat aktif dan ayat pasif, marilah kita buat latihan untuk menguji kepahaman murid-murid semua. Sudah bersedia? Jom kita teliti dan tuliskan ayat pasif dalam kotak hijau. Okey, sekarang mari kita lihat jawapan dalam kotak ayat pasif. Yang pertama, nasihat guru kita mesti kita dengar. Kedua, sambal udang dimasak oleh Mila. Ketiga, asal-usul kampung tersebut diceritakan oleh Pak Samad kepada tetamu yang hadir. Keempat, baju Melayu dipakai oleh semua murid beragama Islam pada hari Jumaat. Kelima, kertas kerja untuk mengadakan gotong royong membersihkan kawasan perkuburan pada bulan Jun perlu kamu tulis. Keenam, lagu pengakap Malaysia dinyanyikan oleh adik saya dengan penuh semangat. Seterusnya, kita lihat pula apakah kata ganti nama diri dalam kotak yang ketiga. Sudah sedia semua? Jom. Yang pertama, kata ganti nama diri pertama. Yang kedua, kata ganti nama diri ketiga. Yang ketiga, kata ganti nama diri ketiga. Yang keempat, kata ganti nama diri ketiga juga. Kelima, kata ganti nama diri kedua. Keenam, kata ganti nama diri ketiga juga. Kepada murid-murid yang dapat menjawab semua dengan betul,
Cikgu ucapkan tahniah ya kepada yang kurang berjaya. Cuba lagi. Kita ada satu cara lagi untuk mengenal pasti kedudukan kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga melalui formula pirafora, iaitu piramid formula ayat. Piramid formula ayat ini ada 4 muka. Kita hanya menggunakan 2 muka sahaja. Sudah bersedia semua? Jom. Kita akan menggunakan muka 3 untuk ayat aktif. Susunan dalam ayat aktif ialah yang pertama, ayat aktif mengandungi kata kerja transitif. Yang kedua, mengutamakan subjek asal sebagai judul. Yang ketiga, formulanya subjek iaitu frasa nama bernombor 1. Ditambah dengan kata kerja aktif transitif nombor 2. Ditambah dengan objek ialah nombor 3 dan seterusnya keterangan nombor 4. Murid perlu ingat bahawa kata ganti nama diri berada dalam frasa nama. Okey, sekarang kita lihat bagaimana susunan mengikut pirafora. Nombor 1 berada di puncak. Nombor 2 di sebelah kiri, nombor 3 berada di tengah dan nombor 4 berada di sebelah kanan. Kita lihat dalam susunan yang telah cikgu bacakan sebentar tadi. Subjek iaitu frasa nama nombor 1, diikuti kata kerja aktif transitif nombor 2. Kemudian diikuti oleh objek nombor 3 dan kemudian diikuti oleh keterangan nombor 4. Dalam kotak itu diberikan satu ayat. Sila masukkan dalam kotak tersebut dalam slide seterusnya. Cuba kita lihat jawapannya ya. Nombor 1 iaitu budak lelaki itu. Nombor 2, menyepak. Nombor 3, bola. Dan nombor 4, dengan cepat. Murid-murid yang disayangi sekalian, mari kita lihat penggunaan kata ganti nama diri dalam ayat pasif pula ya. Ayat pasif ialah yang pertama, ayat yang mengandungi kata kerja pasif. Yang kedua, ayat yang mengutamakan objek sebagai judul. Dan yang ketiga, formula susunan ayat pasif. Objek tepat bernombor 3 ditambah dengan kata awal di dan kemudian tambah dengan kata kerja pasif nombor 2 ditambah dengan kata sendi oleh. Kemudian ditambah dengan frasa nama nombor 2. Kemudian yang keempat, keterangan. Sila lihat rajah seterusnya mengikut formula pirafora. Contoh yang diberi, sila lihat ayat aktif. Budak lelaki itu menyepak bola dengan cepat. Itu susunan dalam pirafora. Objek nombor 3 diikuti di, kemudian diikuti kata kerja pasif nombor 2, diikuti dengan oleh iaitu kata sendi, kemudian diikuti oleh frasa nama nombor 1 dan seterusnya keterangan nombor 4. Lihat perubahan kedudukan nombor 1 dan nombor 3 dalam slide tersebut dengan teliti. Manakala nombor 2 dan nombor 4 tidak berubah, kan? Kalau tadi kedudukan kata ganti nama diri ketiga dalam ayat pasif, sekarang pula ialah formula dalam pirafora untuk kata ganti nama diri pertama dan kata ganti nama diri kedua, iaitu objek nombor 3 ditambahkan dengan frasa nama sama ada kata ganti nama diri pertama atau kedua bernombor 1, kemudian kata kerja pasif bernombor 2 dan keterangan bernombor 4. Sekali lagi, cuba murid-murid teliti ya dalam slide yang ditunjukkan.
Kita ambil lagi satu contoh ya. Cuba ambil sehelai kertas dan pensel. Kemudian tuliskan ayat aktif yang cikgu sebut ini. Kamu membaca buku di perpustakaan. Sekarang, susun struktur ayat ini semula menjadi ayat pasif mengikut formula pirafora. Bagus! Susunan ayat pasif kata ganti nama diri kedua ini ialah buku kamu baca di perpustakaan. Jawapannya dapat murid-murid lihat. Kata kerja aktif membaca digugurkan menjadi kata kerja pasif baca dan yang tidak berubah tempat ialah keterangan sahaja. Objek ialah nombor 3, diikuti frasa nama nombor 1 dan diikuti kata kerja pasif nombor 2 dan seterusnya keterangan nombor 4. Baiklah, kita telah pun sampai ke penghujung sesi pembelajaran kita pada hari ini. Banyak yang telah kita pelajari pada hari ini kan? Cikgu harap murid-murid dapat mengetahui. Yang pertama, memberikan contoh kata ganti nama bagi manusia. Yang kedua, mempelajari penggunaan kata ganti nama diri pertama, kata ganti nama diri kedua dan kata ganti nama diri ketiga dalam pelbagai situasi. Ketiga, mengetahui penggunaan ketiga-tiga jenis kata ganti nama diri dalam ayat aktif dan ayat pasif. Keempat, murid juga mengetahui dan memahami perubahan kedudukan kata ganti nama diri pertama, kedua dan ketiga dalam kedua-dua ragam ayat iaitu dalam ayat aktif dan ayat pasif. Ingat ya murid-murid, sebenarnya belajar bahasa Melayu itu sangat mudah dan menyeronokkan kalau faham konsepnya. Saya Cikgu Mazlimun, Cikgu Bahasa Melayu anda. Salam sayang daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye!